Okey. Baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Maknanya, apakah keadaan yang menyebabkan mikroorganisma ni membiak dengan cepat, membiak dengan baik? Apakah faktor-faktornya? Okey. Baik. Kalau berdasarkan kepada gambar rajah yang ditunjukkan, okey, sebenarnya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma ni dia ada 5. Okey, ada 5 tapi yang dalam gambar ni dia ada 4 sahaja. Cuba kamu teka, apakah yang kelima tu? Okey, dapat tak? Okey, kita mulakan dengan faktor kelembapan. Jadi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma ialah pertama, kelembapan. Kedua, faktor cahaya. Ketiga, faktor suhu. Keempat, faktor nilai pH. Dan yang kelima ialah, okey, kamu mesti boleh tengok daripada buku kan? Okey, yang kelima ialah faktor nutrisi. Okey, jadi itu adalah 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Jadi selepas ni kalau cikgu minta awak senaraikan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma, so jawapannya ialah kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan juga faktor nutrisi. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Okey, kita mulakan dengan faktor kelembapan. Okey, bagaimana faktor kelembapan menjadikan mikroorganisma ini sama ada jadi semakin banyak ataupun semakin kurang? Okey. Biasanya mikroorganisma ni dia suka keadaan yang lembap. Tempat-tempat yang lembap, tempat-tempat yang berair, itu memang kawasan di mana mikroorganisma suka membiak. Okey. Dan senang saja kalau kita tak nak dia terus membiak, kita kena pastikan kawasan itu kering kerana kawasan yang kering akan menyebabkan mikroorganisma ini terencat pertumbuhannya. Jadi kalau dari segi faktor kelembapan, semakin lembap sesuatu kawasan, semakin baiklah pembiakan mikroorganisma. Jadi kalau kita tak nak berlaku pertumbuhan mikroorganisma di sesuatu tempat tu, pastikan tempat tu kering. Okey. Faktor yang kedua ialah faktor cahaya. Jadi faktor cahaya ni biasanya dikaitkan dengan tempat yang terang dan juga tempat yang gelap. Okey. Ada mikroorganisma yang memang perlukan cahaya. Okey. Ada setengah mikroorganisma dia suka cahaya. Sebab apa? Sebab cahaya ni dia perlu untuk buat fotosintesis. Jadi mikroorganisma yang seperti apa yang memerlukan cahaya? Mikroorganismanya ialah alga. Sebab alga ni dia ada klorofil. Jadi bila dia ada klorofil, dia perlu cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Okey. Walau bagaimanapun, terdapat mikroorganisma, contohnya kulat dan bakteria, dia suka tempat gelap. Lagi gelap tempat tu, lagi baik dia membiak. Jadi, mikroorganisma yang suka tempat gelap dan dalam keadaan gelap itulah dia akan membiak dengan lebih cepat ialah kulat dan bakteria. Okey. Dan dalam kebanyakan keadaan, apabila mikroorganisma ini terdedah kepada cahaya ultraviolet, mikroorganisma ini boleh terbunuh. Jadi, di mana nak dapat cahaya ultraviolet ni? Daripada cahaya matahari. Cahaya matahari kita juga terdapat ultraviolet. Sebab tu orang lama-lama dia suka jemur, tilam, bantal semua di tempat panas. Jadi sekurang-kurangnya bila jemur di tempat panas, bukan panas di bawah cahaya matahari. Di bawah cahaya matahari dia dapat sedikit sebanyak dapat membunuh mikroorganisma. Jadi ada mikroorganisma alga saja yang memerlukan cahaya sebab dia perlu buat proses fotosintesis. Okey, faktor yang seterusnya nilai
nilai pH. Okay, faktor yang seterusnya ialah nilai pH. Okay. Bagi faktor nilai pH, awak dah belajar dulu masa di tingkatan 1 dan tingkatan 2. Okey, nilai pH ni kita gunakan untuk menguji keasidan dan kealkalian sesuatu bahan. Okey. Jadi nilai pH ni dia bermula daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey. Kalau 7 kita panggil sebagai keadaan yang neutral. pH 7 ialah keadaan yang neutral. Bawah 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu ialah keadaan berasid. Dan bagi nilai pH yang melebihi 7 iaitu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 maka keadaan itu dinamakan sebagai keadaan alkali. Jadi bagaimana nilai pH ini mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? pH yang bagaimanakah membantu mikroorganisma ini membiak dengan baik. Okey. Nilai yang paling baik untuk pertumbuhan kebanyakan mikroorganisma ialah pada nilai pH 7 iaitu pada pH neutral. Jadi pH ini dikatakan sebagai pH yang paling optimum untuk pertumbuhan bagi kebanyakan mikroorganisma. Jadi contoh bahan yang nilai pH dia 7 ialah air suling. Jadi kalau kita letakkan air suling dalam keadaan terdedah, jadi mikroorganisma akan sangat mudah membiak dalam air suling tersebut. Berbanding dengan keadaan yang terlalu berasid ataupun yang beralkali. Contohnya cuka. Cuka ialah bahan asid. Jadi kalau kita biarkan cuka terdedah, biasanya cuka tu dia susah nak rosak. Sebab mikroorganisma susah nak hidup dalam keadaan berasid. Begitu juga dengan keadaan yang terlalu beralkali. Jadi sebab itulah macam ada setengah buah-buahan ni yang dijerukkan dijerukkan menggunakan cuka. So buah-buahan ini akan tahan lama. Kerana cuka tu ialah keadaan berasid dan bila terlalu berasid mikroorganisma tidak akan tumbuh. Dan bila mikroorganisma tidak tumbuh, so makanan itu tidak akan jadi buruk atau busuk. Jadi kita boleh, daripada sini kita bolehlah cara bagaimana nak bagi setengah makanan tu tahan lama, kita buat kaedah pengawetan. Iaitu dengan cara menggunakan cuka. Sebab cuka ni ialah berasid. So keadaan berasid ni dia boleh menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Faktor yang terakhir ialah faktor nutrien. Nutrien ini ialah faktor makanan. Kita belajar daripada bab yang lepas berkaitan dengan ciri-ciri mikroorganisma. Kita ada salah satu ciri ialah dari segi nutrien. Jadi nutrien ini juga ialah salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma. Mikroorganisma dia akan meningkat pertumbuhannya sekiranya nutriennya cukup. Apa nutrien dia tu? Walau bagaimanapun, faktor nutrien ni dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain tadi. Contohnya faktor kelembapan, faktor cahaya, faktor suhu dan nilai pH. Jadi nutrien ni yang terakhir sekali lah. Walaupun ada nutrien, tapi kalau faktor-faktor lain tu tidak dipenuhi, so kadar pertumbuhan mikroorganisma juga akan terbantut. Jadi faktor nutrien ni, walaupun dia cukup nutrien, tapi tempat tu kering, pun dia susah nak hidup jugalah. Ataupun ada nutrien kat tempat tu, tapi terang. Mikroorganisma tu berada di kawasan yang terang. So dia pun
akan terganggu juga pertumbuhannya. Jadi nutrien ni sebab tu dia letak pada faktor yang terakhir, sebab nutrien ini dipengaruhi juga oleh faktor yang lain. Kena tengok jugalah faktor yang lain, iaitu sama ada kelembapan, cahaya, suhu dan juga nilai pH. Okey, jadi itulah dia penerangan ringkas berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Jadi cikgu ulang balik semula. Dia ada 5 faktor kesemuanya. Bermula dengan faktor kelembapan, faktor cahaya, faktor suhu, nilai pH. Okey, wait. Suhu Okey, cikgu terlupa suhu. Ada satu lagi iaitu faktor suhu. Okey, sebelum cikgu terangkan faktor suhu, kita tengok dulu peti ais kat rumah kita kan. Peti ais kat rumah kita ada bahagian beku, ada bahagian bawah tu sayur-sayur, buah-buah kan. Okey, biasanya bahagian yang beku ni kita letak daging. Jadi daging, ayam, ikan ni letak kat tempat beku tujuannya supaya kita nak bagi dia tahan lama kan. Katalah kita beli hari Jumaat ni, kalau kita tak keluarkan dia sampai bila-bila kat atas tu, insya-Allah dia akan tahan lama. Tetapi kalau macam sayur-sayuran, biasa tak boleh tahan lama lah. Kita letak kat bawah tu walaupun suhu dia sejuk, tapi sayur dengan buah-buahan ni dia tak boleh nak tahan lama. Paling lama pun seminggu lah. Lepas tu dia kecut dan dia busuk. Okey, jadi apa? Kat sini kita boleh kaitkan kenapa apabila kita simpan kat tempat yang sejuk, kat tempat beku tu suhu dia terlalu sejuk banding dengan kawasan yang bawah tu, yang tempat kita simpan sayur. Suhu di bahagian tempat beku tu ialah dalam 0 darjah Celsius macam tu lah. Sebab tu tahan lama, sebab bila suhu terlalu rendah, mikroorganisma terbantut pertumbuhannya. Okey. Jadi dari segi faktor suhu, suhu bagaimanakah yang paling disukai oleh mikroorganisma untuk membiak? Suhu yang paling mikroorganisma suka ialah suhu 35 hingga 40 darjah Celsius. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Termasuklah suhu badan manusia kita kalau normal awak pergi cek suhu, awak normal awak sihat ialah pada suhu 36 kan. 36.5. Kalau pada 37 tu dah demam sikit kan. 38 tu demam. Okey. Suhu-suhu badan kita ni lah yang paling disukai oleh mikroorganisma. Sebab tu virus dia boleh hidup dalam badan kita, dia membiak. Menyebabkan kita pun demam, sakit. Sebab apa? Sebab suhu badan kita ni sesuai dengan pertumbuhan mikroorganisma. Jadi macam mana cara nak bunuh dia? Jadi cara nak bunuh dia sama ada didihkan, okey, kita panaskan makanan atau minuman tu. Sebab itulah bila masak air kena didihkan sampai suhu 100 darjah Celsius. InsyaAllah kalau kita masak air, kita masak suhu sampai 100 darjah Celsius, mikroorganisma akan terbunuh dan air yang kita rebus tu selamat untuk diminum. Sebab itulah kita kena minum air yang telah dimasak. Air yang telah dimasak ni kena pastikan dia mendidih pada 100 darjah Celsius untuk memastikan mikroorganisma dan spora-sporanya juga akan mati. Satu lagi kaedah, simpan kat tempat sejuk. Kalau nak tahan lama, tempat sejuk betul. Cuma kalau di tempat sejuk ni dia tidak membunuh lah, dia cuma merencatkan pertumbuhan. Bila kita bawa keluar, dia akan tumbuh pula lah. Sebab tu ikan daripada tempat beku, bila kita letak luar, sekejap je dia akan jadi busuk. Okey. Baik. Jadi itulah dia faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, jadi setakat itu sahajalah kelas cikgu pada hari ini. Jadi kalau kamu tak dapat apa yang cikgu ajar, awak boleh rujuk pada buku teks
Dan uji kaji cikgu tak dapat buat. So kita akan buat uji kaji berkaitan dengan faktor ni selepas kita jumpa lagi nanti pada bulan 4 insya-Allah. Okey. Baik. Jadi sekian saja. Sekian saja kelas cikgu pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di kelas yang akan datang. Cikgu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.